Kira-kira sebulan selepas hari memperingati kejadian kondominium runtuh di Highland Tower, penduduk sekitar Lembah Kelang dikejutkan pula dengan kejadian runtuhan konkrit di Bukit Setiawangsa sehingga menjejaskan 30 unit banglo. Walaupun tiada nyawa terkorban, persoalannya sehingga bilakah kejadian tanah runtuh berdekatan dengan kediaman akan dijadikan iktibar kepada masyarakat, pemaju dan juga pihak bertanggungjawab. Ikuti rangkuman yang disediakan kru jurnal bernama. Siapa sangka deretan banglo di atas puncak Setiawangsa yang didiami lebih 16 tahun akhirnya menjadi perangkap maut kepada penghuninya. Walaupun tiada nyawa yang terkorban dan tidak melibatkan runtuhan pada setiap rumah, namun pergerakan tanah yang masih aktif berpotensi meranapkan rumah di atasnya. Berikutan hujan lebat, benteng konkrit yang menahan lereng bukit setinggi kira-kira 50 meter runtuh sehingga menyekat laluan keluar masuk ke kawasan perumahan tersebut. Institut Kerja Raya Malaysia IKRAM antara pihak terawal yang berada di tempat kejadian. Ketua Pegawai Operasinya Muhammad Taufik Harun berkata, langkah awal diambil ialah meruntuhkan banglo yang terjejas untuk memberi ruang kepada pembinaan zon penampan dan mengurangkan kecerunan lereng bukit. The ultimate thing, factor safety must achieve 1.5 as requirement by JJK Aceh. So another issue is buffer zone on top. So on top ni sometimes dia ada 10 meter, even ada rumah ni pun, kalau kena rumah remove, due to the buffer zone, you have to remove. So siapa yang laki dekat atas tu is depending on the final punya ni. Kita dah measure lebih kurang dah 60 ke 60 meter daripada edge tu have to be removed. Langkah itu jelasnya dapat mengurangkan risiko serta menjamin keselamatan penduduk sekitar Bukit Setiawangsa dan Puncak Setiawangsa bagi jangka masa panjang. Kawasan kejadian itu turut menjejaskan rumah Ahli Parlimen Setiawangsa Datuk Seri Zul Hasnan Rafiq dan Ahli Parlimen Rompin Datuk Seri Dr. Jamaluddin Jarjis. Demi menjaga kebajikan penduduk yang terlibat, satu memorandum diketuai Datuk Seri Zul Hasnan dihantar kepada Kabinet bagi memohon jaminan keselamatan buat mereka. Bagi menjamin keselamatan mereka ekoran potensi berlaku kejadian susulan, penduduk diarah mengosongkan kediaman mereka dengan kadar serta-merta. Turut diarahkan berpindah ialah penduduk di sekitar Bukit Setiawangsa. Timbul pula keresahan penduduk akan kehilangan harta benda selepas mereka menerima laporan terdapat orang luar membawa lori yang mengaku diupah pemilik rumah untuk memindahkan barang. Tapi ada pula ada juga kerisauan di sini. Dan saya dah minta supaya Bandaraya dan polis mengumumkan tindakan baru pada pukul petang ini. Ini ancaman pada keselamatan, ialah kecurian rumah-rumah. Kita bimbang yang datang bawa lori, dia kata dia nak pindah barang, tapi tuan rumah tak tahu. Dia buat lari kena orang. Namun polis diraja Malaysia memberi jaminan bahawa barang milik mereka selamat selepas beberapa pegawai dan anggota diletakkan berkawal di tempat kejadian. Setelah penelitian menyeluruh dilakukan, kerja membaik pulih tanah runtuh termasuk kerja meroboh beberapa unit banglo dijangka siap sepenuhnya pada 31 Januari depan. Justru kata putus akan dibuat sekiranya penduduk boleh terus mendiami kawasan itu atau sebaliknya selepas mendapat kelulusan IKRAM. Untuk menentukan bukit itu selamat dan mereka jangka ia dapat dilakukan pada hujung bulan Januari, 31 Januari, di mana selepas itu insyaAllah God willing mereka boleh memberi keputusan untuk penduduk-penduduk yang keluar daripada rumah untuk balik ke rumah. Pasukan penyelamat seperti polis, bomber dan IKRAM turut mendapat pujian penduduk sekitar kerana kepantasan dan kecekapan mereka menangani titik cemas seumpama ini. Seorang penduduk Bukit Setiawangsa, Ahmad Syukri Abdul Syukur berkata, beliau hanya akan mendiami kawasan sekitar itu jika pembangunan semula dijamin selamat. Perancangan masa depan maknanya saya akan melihat how this is being tackled lah. Sama ada, dia ada dua lah. Satu, sama ada ia pembaikan semula. Maknanya kalau pembaikan semula, saya agak meragui lah. Tapi kalau ianya pembangunan semula, meaning that the whole stretch of bukit di atas tu diambil kira, memenuhi segala keperluan-keperluan yang seharusnya lah. Jadi saya mungkin akan tinggal di sinilah. Jelas Ahmad Syukri, bukanlah kerugian yang dihiraukan tetapi perasaan takut serta fobia yang menyelupungi hidup menjadi faktor utama kebimbangan mereka. Menurut beliau, pihak berkuasa harus memainkan peranan seperti melakukan pemeriksaan terperinci.